bersama pada malam ini malam yang ke-6 Ramadan kita. InsyaAllah kita ambil sedikit saja masa kita pada malam ini sebelum kita menunaikan solat-solat tarawih kita yang masih berbaki, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada satu dua perkara yang saya nak kongsi, mengajak untuk sama-sama kita ingat diri sendiri dan juga semua yang hadir pada malam ini, bahawa di dalam bulan Ramadan ini, ketika kita disajikan dengan segala ruang, dengan peluang untuk kita melipat gandakan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan dengan banyak peluang. Allah janjikan kepada kita pahala atau ganjaran kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dilipat kali gandakan berbanding dengan bulan-bulan biasa. Salat sunat yang ditunaikan pada bulan Ramadan diangkat darjat dia sama macam kita menunaikan salat sunat salat fardu dari sudut ganjaran dan kelebihannya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Kita bertilawatul Quran, kita bersedekah, kita memberi makan, kita menjamu orang berbuka puasa. Ganjaran-ganjaran itu tidak terhitung, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan dan Allah ganjarkan kepada kita, hasil daripada keikhlasan kita menunaikan dan melakukan segala amal-amal kita yang sah. Namun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada ulama yang berpesan kepada kita untuk kita berhati-hati dengan pencuri-pencuri di dalam bulan Ramadan. Ketika kita duduk sibuk melakukan ibadah, ternyata ada yang bersikap pencuri. Apa yang dia curi? Yang pertama, yang menjadi pencuri kepada kita di dalam bulan Ramadan ini ialah alat-alat media. Disebut antaranya ialah televisyen, TV yang ada di rumah kita. Ini pencuri nombor satu. Dia curi apa tuan-tuan? Dia curi masa kita, dia curi kesempatan kepada kita. Media menghidangkan kepada kita, mengiklankan kepada kita tayangan-tayangan, sama ada dalam bentuk drama, dalam bentuk filem, yang menarik minat sebahagian kita untuk kita melekat di depan TV menonton dia. Kalau drama-drama swasta, drama-drama bersiri, dulu nama drama swasta, ada drama bersiri di semua siaran berbayar ataupun siaran yang tak berbayar, semuanya menyajikan. Masuk bulan puasa pula dia ada drama khas sempena Ramadan. Dan drama hak syok-syok ni kadang-kadang dia tayang pukul 6.30 petang, pukul 7. Ini pencuri. Dia mencuri masa kita. Mudah-mudahan kita dapat elakkan. Yang kedua, pencuri yang kedua ialah pasar, atau kita sebut bazar. Kita berterima kasih kepada kawan-kawan kita yang bersungguh-sungguh menyediakan jualan, masak daripada awal, kemudian pukul 4 petang daripada buka meja, buka payung, letakkan hidangan-hidangan untuk kita pergi beli. Tak ada masalah. Itu ruang dan peluang untuk kawan-kawan kita yang berniaga mencari rezeki. Kita pun mudah nak makan macam-macam ada hari ni. Waktu-waktu biasa payah nak jumpa kuih lompat tikam, payah jumpa bulan lain, bulan puasa ada macam-macam jenis keluar. Tak apa, alhamdulillah. Tetapi kita jangan jadikan bazar-bazar itu mencuri ruang dan masa kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bazar tadi kita keluar pukul 8.20
baru kawan-kawan kita hak berniaga ni baru nak lipat meja dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka ada kesempatan untuk menunaikan solat-solat tarawih. Selepas selesai mereka bungkui, lipat, simpan, kemas balik barang-barang berniaga mereka. Dan kita jangan kita jadikan ia sebagai suatu hal yang menyibukkan kita. Hari-hari itu baru bazar buka puasa, belum lagi kira bazar hak jual baju, jual barang, jual perhiasan, jual peralatan, pakaian-pakaian untuk kita menyambut hari raya. Ada orang yang dia bijak, sebelum Ramadan lagi baju raya dia siap lah. Anak-anaknya, isterinya, suaminya, mak ayahnya semua dah siap sebelum puasa. Sebagai orang kata hang kaluk sangat tak ada puasa lagi, dah kira nak sambut raya. Tak apa, tak kaluk lah. Supaya ketika masuk bulan Ramadan, dia tak payah fikir lagi dah hal-hal untuk menyediakan pakaian untuk menyambut hari raya. Benar, menyambut hari raya ni antara sunnahnya ialah kita berpakaian dengan pakaian yang baru, warna apa pun terpulanglah. Berbeza dengan hari Jumaat. Hari Jumaat ni, setiap hari Jumaat mari tunai solat fardu Jumaat. Sunnatnya ialah pakaian kita berwarna putih, baru atau lama itu perkara nombor dua. Tapi baiknya pakaian kita pada hari Jumaat adalah berwarna putih. Adapun pada hari-hari raya, pakaian kita itu sunatnya bukan kira harga, tapi kalau dapat yang baru itu adalah sesuatu yang baik, memberi kebahagiaan, keseronokan kepada anak-anak dan juga semua yang menyambut hari raya. Jangan bazirkan masa pada malam-malam Ramadan, terutama 10 malam yang terakhir, barulah kita nak pergi. Kalau di Gulim ni di mana? Tang mana tempat bazar dia besar sikit. Sungai Petani itu dekat jam besar. Di Meriah. Kita pun kadang terfikir, kalau kau ada ruang kita buat satu peraturan melalui pihak berkuasa tempatan, kerana yang memegang lesen kemah-kemah ni pihak berkuasa tempatan. Tak boleh kalau kita buat satu peraturan bahawa sampai maghrib saja tutup, kan? Malam-malam ni bagi ruang. Bukan dekat kita saja, pembeli, peniaga-peniaga takkanlah mereka tak mau sembahyang, takkanlah tak mau menunaikan solat-solat tarawih berjamaah di masjid. Tak boleh kita buat peraturan, kan? Ini kadang lajak sampai pukul 12 sampai pukul 2 pagi. Nah, itu boleh. Kalau kita tidak kawal susun masa kita dengan baik, dia boleh menjadi pencuri kepada kita. Yang ketiga tuan-tuan ialah as-sahur, bangun malam tanpa tujuan. Bangun malam tanpa tujuan. Pergi sana, pergi sini, ronda sana, ronda sini, tengok kedai mana buka, pergi lepak, minum kopi, minum teh tarik. Lah ni habuan kita, tak ada acara bola sepak ke apa ke, selang langsung bermula tengah malam. Bulan puasa 4 tahun lepas, hak Piala Dunia tahun lepas ni, tu kalut. Dia main serentak dengan bulan puasa. Berjaga malam, tapi berjaga malam sebab nak tengok bola. Sia-sia, itu menjadi pencuri kepada kita. Malam-malam kita ini, Allah galakkan kita untuk mengambil ruang, suasana dia gelap, orang tak nampak, kita malamkan lampu kita, kita duduk, kita salat, kita duduk, kita buka Quran, kita baca, kita mengambil ruang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun akan segala salah silap kita. Itu adalah suatu hal yang amat-amat dituntut dan digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan gunakan masa malam kita itu untuk buat kerja lain. Jangan gunakan ianya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan tahajud, dengan istighfar dan sebagainya. Yang keempat tuan-tuan, ini khusus bagi orang perempuan ataupun khusus bagi orang yang rajin masuk dapur. Pencuri yang keempat adalah dapur. Pencuri yang keempat adalah dapur, al-maqbah. Awak yang jadi pencuri juga dapur ni. Elok sangat dah sampai dia nak, orang nak kena masuk curi dia. Tak. Maksud dapur ni sebagai pencuri
kita menghabiskan terlalu banyak masa kita untuk berada di dapur, berada di ruangan masakan kita itu untuk kita menyediakan juara. Daripada pukul berapa lagi mula? Hari ni nak buka puasa makan apa contohnya kan? Kita dah mula dah, lepas lohor dah mula buat peluang ayam tu beku, buat peluang ayam sat lagi itu ini dan sebagainya. No, sampai pukul 7 baru selesai. Sampai pukul 7 baru selesai. Terlalu banyak masa. 2 jam, 3 jam dihabiskan masa itu hanya sekadar untuk menyediakan juadah yang mungkin memuaskan hati kita untuk kita berbuka. Sebab itu bila masuk puasa ni tuan-tuan, sebahagian orang dan mungkin juga kita punya suatu tanggapan bahawa puasa ini adalah suatu ruang pesta untuk kita, pesta makan. Dan ada orang pula masuk puasa ni hanya kerana nak raya. Masuk puasa hanya kerana nak raya. Mungkinlah kita bawa dulu-dulu kan tok-tok kita, tok wan kita, pak-pak menakan kita, bahkan mak ayah kita kata apa? Hang kalau hang tak puasa habis hang tak ada raya. Kan? Kita perlu sebut kat anak kita, hang tak puasa habis hang tak ada raya. Tak ada kaitan pun sebenarnya, tak ada kaitan pun. Yang ada kaitannya ialah ketika malam 1 Syawal itu, sambutan kita pada malam itu, takbir kita pada malam itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah takbir kemenangan daripada mujahadah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Memasak terlalu lama, ambil masa yang terlalu panjang, kemudian kuantiti hidangan kita yang terlalu banyak akan menyebabkan berlaku pembaziran, berlakunya pelampauan batas terhadap makan kita itu. Allah sebut kepada kita, kulu washrabu, Allah kata makan dan minumlah. Tetapi Allah pesan kepada kita, wala tusrifu, jangan kita melampaui batas. Makan terlalu banyak sampai terlalu kenyang, dah itu pula hidangan masih banyak, akhirnya apa yang berlaku kepada hidangan tersebut terpaksa dibuang ke dalam tong-tong sampah. Ada kajian yang menunjukkan bahawa jumlah sisa pepejar pada bulan Ramadan, jumlah dia lebih tinggi, lebih banyak berbanding bulan-bulan biasa. Siapa yang buang? Orang Islam. Orang Islam yang berpuasa, orang yang berpuasa. Kita mencuri sesuatu yang sepatutnya ia menjadi kebaikan, tetapi yang bertukar menjadi suatu musibah kepada kita kerana kita melakukan sesuatu yang dilarang dan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tuan-tuan, al-mukalamah. Kita ada gadget yang boleh berhubung. Siang-siang hari bulan puasa, malam-malam pun duk telefon sembang lama-lama, mengata orang ni, tak ada apa pun. Telefon, sembang. Dia alat komunikasi, boleh mencuri masa kita. Dalam tu ada melompat, dalam tu ada adu domba, dalam tu ada kata ke orang, sindiak orang tu, sindiak orang ni. Habis masa dan dia mencuri kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang keenam tuan-tuan, ialah bakhil. Kebakhilan, kedekut, simpan sungguh. Simpan. Bulan puasa ni Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat bahawa infak Nabi dalam bulan Ramadan itu karihil mursalah, keluar macam angin-angin yang meniup daun-daun kayu yang berterbangan. Keluar angin. Dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW, Imam Al-Ghazali menyebut bahawa Nabi SAW pada bulan-bulan biasa, Nabi tidak akan tidur pada satu-satu malam yang di dalam simpanan Nabi itu masih ada sama ada 1 dinar atau 1 dirham. Tidak. La yabitu 'indahu dinarun wala dirhamun. Nabi tidak akan bermalam yang malam Nabi tidur tu masih ada lagi 1 dinar ataupun 1 dirham dalam simpanan Nabi. Tak. Nabi akan keluar cari siapa yang memerlukan. Nabi akan infak dan infak, habis clear, kosong, tak ada apa dalam simpanan. Baru Nabi balik dan Nabi tidur. Bakhil. Jadi mudah-mudahan banyak sedekah yang kita boleh lakukan pada hari-hari
asbab untuk kita dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ialah elakkan daripada kita duduk di majlis-majlis kosong, tak ada apa-apa. Ni siang-siang Ramadan, malam-malam Ramadan duk lepak di kedai, duk main damaji, duk tunggu nak buka puasa. Kita pergi, mereka bagi salam pula. Assalamualaikum Ustaz, kami ni nak pergi haji balik hari. Duk main damaji. Tak tahu, kita tak tahu lah abang, kita tak tahu nak cerita. Tak tahu nak cerita. Ada buat kelaku lagu ni. Bila bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa adalah madrasah, suatu bentuk proses tarbiyah yang boleh membawa kebaikan kepada kita sampai kita keluar daripada bulan Ramadan. Dan yang terakhir tuan-tuan, pencuri yang paling besar adalah apa dia tuan-tuan? Media sosial kita. Media sosial kita. Ada anak-anak muda yang ada TikTok, orang tua pun ada yang terlibat juga dengan TikTok. Tak nak ketinggalan kita buat, ada belakang, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada apa, WhatsApp ni semua orang ada. Hari-hari kita banyak masa kita habiskan untuk scroll membaca. Dan kalau bacaan itu bacaan yang baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau bacaan yang duk lintas dalam grup-grup kita tu, sindiak orang ni, video orang tu kata ke orang ni, video orang ni kata ke orang tu, habis masa kita dengan hal-hal yang sia-sia. Walhal apa yang sedang kita lakukan itu adalah di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Yang bulan puasa ni Nabi kata, tinggalkan qaulaz zur, kata-kata dusta. Kadang-kadang orang bercakap hal yang dia dengar daripada orang lain, dia mencerita balik kat kita. Nabi kata apa? Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah untuk kita boleh kata kat seorang tu pembohong, pendusta, bila dia bawa main cerita kat kita semua benda yang dia dengar. Dia pergi sembang dengan orang sana, kita pun tak tahu dia sembang apa, lepas tu dia main pula cerita kat kita. Dia kata, hang tahu tadi aku sembang dengan orang tu kata gini. Dia bohong. Dia berbohong. Pasal apa dia bohong? Pasal yang sembang tadi hanya dia dengan kawan tu saja. Dan bila dia main cerita kat kita, belum tentu dia cerita benda yang betul macam dia sembang dengan kawan tu tadi. Tapi kita pun kita pun kata betul. Memang dia tu lagu tu pun, kita pun tak pastai sama. Habis jadi masalah dalam masyarakat kita. Habis jadi masalah. Tadi sambil-sambil nak kereta nak main tadi ni ada lagu nasyid tu, apa nama, disebut kulla hadhil ard ma takfi masahah. Bumi kita ni sebenarnya jadi sempit. Pasal apa jadi sempit? Kalau kita hidup lau na'ish bila samahah, kalau kita hidup tanpa ada toleransi. Tak ada toleransi. Hidup tanpa ada toleransi menjadikan dunia kita ni sempit. Dan dengan kesempitan itu memberi banyak hal yang merugikan kita. Mudah-mudahan at-tawasul al-ijtima'i, media-media sosial kita itu mampu untuk menambah ganjaran di sebelah kanan kita, bukan menambah berat catatan yang di sebelah kiri kita. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sama-sama dapat memanfaatkan masa-masa kita yang ada, khususnya di sepanjang bulan Ramadan ini, untuk kita menggali perkara-perkara yang terbaik yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah, dan juga yang telah dijanjikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan kita mendapatkan ganjaran yang paling besar, yang secara cash Allah balas kat kita. Apa? Antara 5 perkara yang Allah bayar cash kepada orang puasa ialah dia keluar daripada Ramadan dengan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.